Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok yang ini latihan kendiri 61. Saya biasanya kalau pakai buku teks ni saya buat latihan terus je. Kan masa kita buat latihan tu ada cerita-cerita sikit lah tentang nota-nota yang penting dan apa yang kamu perlu faham kan dalam topik ni. Trigonometri. Okey, bab 6 bab 6 tingkatan 5. Okey, 6.1 kat sini kalau kamu tengok cerita dia, tukarkan setiap sudut yang berikut kepada unit radian kan. Kat sini dia perkenalkan satu, kamu dah belajar unit radian dalam bab 2 bab apa? Bab 1 bulatan. Kan dalam bulatan iaitu macam mana nak tukarkan darjah kepada radian. Kan kepada radian kan, yang mana yang paling penting kamu kena hafal adalah 180 darjah sama dengan pi radian. Sini kan 180 darjah sama dengan pi radian. Jadi kita akan gunakan yang ini untuk buat sesuatu. Kamu tengok dia darab, dia bahagi kan. Okey. Iaitu kalau dibagi contoh kat sini, unit kita dalam darjah, theta dalam darjah, dia adalah sama dengan theta darab dengan pi per dengan 180. Okey. Kalau dalam radian pula nak tukar kepada darjah kan. Yang ini kalau dalam darjah dibagi saya salah surat. Yang ini. Jawapan kita mesti dalam radian. Kalau jawapan kita dalam darjah, asal dia radian, theta kita dalam radian darab dengan 180 per dengan pi. Kan yang penting kamu kena tengok dalam darjah ni nombor dia besar. Besar. Manakala dalam radian ni, jawapan kalau dalam radian, nombor dia kecil. Ada point-point. Kan? Darjah dia jarang ada point. Dia ada minit, dia ada point sikit-sikit ada juga. Contoh kat sini, untuk nombor 1 ni senang lah. Kan? Kita dah belajar sebelum ni. A 290 darjah 10 minit. Tukar kepada radian, kamu hanya perlu darab saja dengan, terus kita tukar jadi, darab dengan pi per dengan 180. Okay. Kamu tekan kalkulator je terus dapat jawapan. Tekan kalkulator je terus dapat jawapan. Okay. Kalkulator. Okay. 290 degree 10 minit darab dengan pi, kemudian bahagi dengan 180. Kan? Dapat. Okey, bila dalam rad kita kena tulis dalam point. Apa yang saya delete? Kereta. Okey. Ini tak boleh tukar. Ya, saya tengok kalkulator saya ni. Oh, tak boleh pakai kalkulator ni. Kalkulator ni jadi pelik. Kalkulator biasa. Bukan susah tak? Ini bukan salahnya, salah kalkulator saya pun tak tahu macam mana. Oh. Okey, sekejap. Apa kalkulator saya ni? Ini pelik ni. Sekejap Saya tak tahu apa masalah dia. 290 darjah 10 minit darab dengan pi
Kemudian bahagi dengan sama, dia tak boleh tukar. Kamu kalkulator kamu dapat apa? Saya kalkulator saya ni dia gila. Kalkulator saya pun tak boleh tukar cikgu. Saya dapat 5.064. Kenapa lah kalkulator dia jadi macam ni? Pelik lah. Kamu dapat jawapan macam mana yang tak boleh tukar Ishraf? Macam ni, macam saya juga ke? Pelik. Cikgu. Ya. Aduh, kena pakai kalkulator ni. Kalkulator saya ni bateri dia dah habis. Kong. Berapa sapan? 5 point? 5.0644. 0644 kan, Brad? Okay. Guna kalkulator pula. Benda simple je. Kalkulator je pasal sangkut kan. B pun sama. Negatif 359.4 darjah. Kita darab saja dengan pi per dengan 180. Okay. Ini boleh kot. Negatif 359.4. Okay. Ini dapat. Sama dengan negatif 6.273. Okey, saya tahu kenapa kat mana silap tadi. Okey. Boleh kan? Okey, C pun sama. Itu dah sedang sama. Yang lain boleh lah. Kan masalah kalkulator ni. Ishraq, kamu pakai kalkulator putih baru tu kan? Ya cikgu. Okey. Kalkulator putih tu memang tak boleh tukar lah. Dia dapat macam tadi jawapan kan? 290. Okey. Shift. Kadang kalkulator canggih-canggih ni pun okey, Syirah. Dia kena buat macam ni lah, Syirah. Kalkulator tu. Kalkulator kamu. Cuba kamu try kalkulator putih tu. Dia tak boleh letak degree tu. Degree tu, sudut degree tu tak boleh letak. Macam ni, 290 10 minit ni kamu kena buat macam ni. Kamu kena buat 290 kan? Campur dengan minit tu kena tukar kepada minit 10 per 60. Pelik pula jadi cerita dia. Darab dengan pi ataupun nanti tukar terus. Sekejap, over 180. Itu kalau nak kira macam biasa. Kita akan dapat 5.064. Cikgu dapat. Dapat. Satu lagi boleh tukar terus. Boleh tukar terus kepada 290 degree minit sama dengan, kita boleh tukar terus tak? Boleh cikgu. Macam mana? Kamu tukar terus? Cikgu tekan SD tu. SD sebelah M plus tu. Dekat barisan ni. Sebelah ni. ni. Okay. Cikgu tekan lagi. Saya biar. Saya saya tak boleh lah. Tak boleh. Kamu mungkin boleh. Okey, tak apa.
Kita tukar pada red lah. Kalkulator gila kejap. Okey. Tak apa Itu contoh macam mana kita tukar je. Kamu kena hafal formula ni je lah. Formula ni kita dah belajar dalam bulatan, iaitu circle macam mana nak tukarkan degree kepada red dan red kepada degree. Sama juga kat sini nombor 2 saya skip C tu kan. Nombor 2 kat sini kalau kita tengok tukarkan sudut yang berikut kepada unit darjah kan. Jadi A adalah 1.3 red. Ini kita darab dengan 180. Dan apa yang kita nak letak kat atas. Kita nak darjah-darjah kat atas. Bahagi dengan pi. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan. Okey. 1.3 darab dengan 180 per dengan pi. Jadi kita akan dapat kat situ 74.48 darjah. Okey. Ni awal-awal ni benda ni je simple-simple dia. Nak tukar. Sama juga semua. Kalau dia bagi dalam bentuk pi sekalipun, tengok C tu dia bagi negatif 2.7 pi, kita tukarkan kepada darab je 180 per dengan pi. Ini kita matikan saja pi, dia lebih mudah. Sebab tu dia lebih mudah kalau dia bagi radian tu dalam pi, ambil kalkulator 2.7 darab 180 terus kita dapat sama dengan 486 darjah. Okey. Cuma kat sini kamu kena cam lah sudut dia besar mana. Okey, kalau pi adalah 180. Kan pi dalam lebih kurang 3.142 lah kat situ kan. Okey. Kan kita masuk nombor 3 terus 3 Nombor 3 kat sini, tentukan sukuan. Yang ni penting. Tentukan sukuan. Okey, dalam sukuan ni, kita kena ingat. Sudut kita ada belajar dalam matematik sebenarnya. Sudut iaitu sudut positif dan sudut negatif. Kan? Sukuan pertama 0, 90. Kedua 90, 180. Sini 180, 270. Patah balik sampai 360. Okey. Untuk sukuan pertama kat sini, kalau sudut positif dia macam ni ke arah sini. Ini untuk sudut positif. Kalau sudut negatif dia ke sini. Ini sudut negatif. Pergerakan dia kan. Negatif dia ikut arah jam. Positif dia lawan arah jam. Okey. Jadi yang pertama kita tengok dia bagi 75. 75 kita tahu dia memang duduk dekat sukuan yang pertama. Itu mudah lah. 75 darjah. Senang. Sukuan yang pertama. A. B kat situ, dia bagi kat situ negatif 340.5 darjah. Okay, bila dia bagi negatif, kalau kamu nak cam, kalau kamu tak, biasanya kamu guna positif. Kalau biasa, pelajar guna positif biasa, dia bagi negatif, dia tak boleh nak cam. Okay? Tapi kalau dah biasa pakai negatif, boleh pakai negatif, tak ada masalah. Contoh, kalau pakai negatif, kita akan gerak ke sini. 340 kat sini. Jadi kalau negatif sini kosong, sini negatif 90, negatif 180, negatif 270 macam tu. Dan sampai sini adalah negatif 360. Jadi negatif 340 dia duduk dekat sini. Nampak? Dia pusing sini. Itu adalah negatif 340.5 darjah. Jadi sukuan mana? Dia berada pada sukuan yang pertama. Okay. Kalau kamu biasa buat positif, kalau biasa buat positif tiba-tiba dapat soalan negatif, nak try, nak cuba nak teka sukuan dia, kita boleh tukarkan. Contoh, saya tukarkan negatif 340 0.5 tu, okey. Kan? So kita tambah aja dengan 360. Kita dapat balik sudut positif kita yang sepadan dengan dia. Okey, dia macam tu. Jadi kita akan ambil kalkulator, kamu ambil kalkulator, kamu akan dapat sudut sepadan dia. Kamu akan dapat yang ni. Celah ni. Boleh juga kita teka ni untuk nak teka sukuan. Kan? Tapi untuk yang paling penting kalau bagus, faham negatif lagi bagus.
Faham negatif, faham positif. Dua-dua faham bagus. Okey. Tengok C C kat situ dia bagi 550. Bila dia bagi 550, kamu kena faham kat sini 550 ni dia dah lebih daripada 360. Okey. Bila dah lebih 360, kita kena tolak dulu dengan 360. Kita ambil pusingan pertama, kita tolak. Okay, ambil kalkulator, kamu tolak 550 tolak 360. Kamu akan dapat itu 190. 190 ni yang kita akan buat. Kan? Jadi cara buat gambar dia, pusingan pertama dia dah pusing sekali dah. Macam tu. Kan? Kemudian 190 dia 180 pak. Dia macam tu. Tapi kalau tak buat benda ni pun tak apa. Yang penting hari ni kena buat. Garisan tu duduk pada sukuan mana. Ini namanya 550 darjah dan dia berada pada sukuan ketiga. Okey. Itu C. Untuk D, D sama juga. Ni konsep negatif ni kena faham. Negatif 735 darjah. Sama juga. Sini nampak? Kalau kita gunakan negatif, kita kena tolak dengan negatif. Kita kena tolak pula. Kita kena tambah dengan 360, iaitu pusingan pertama. Ini pusingan pertama, 360. Bila kamu ambil kalkulator, negatif 735, kita campur dengan 360, dia kena lawan arah. Kita akan dapat 375, nampak? Kan? Boleh pusing sekali lagi. Boleh pusing sekali lagi, kamu pusing lagi sekali 360, yang tinggal 15. Jadi negatif 15 saja yang tinggal last. Negatif 15 kat mana? Kita boleh buat terus. Negatif 15 dia sini saja. Ini adalah negatif 15 darjah. Ini jawapan kita dia berada pada sukuan keempat. Tak payah nak pusing-pusing banyak kali, tak payah tunjuk pun tak apa. Okey? Itu kalau negatif yang besar. Soalan untuk D. Soalan untuk E dia bagi dalam red. E dia bagi dalam red 0.36 red. Okey, ini macam-macam cara. Ada yang kita boleh tukarkan red ni dulu kepada degree, boleh juga. Lagi satu sama juga saya cerita, kamu kena faham red juga. Red besar mana? 0.36 ni besar mana? Kamu kena faham. Iaitu kat sini 0. Okey, yang dekat sini adalah pi per 2. Pi per 2. Kena faham. Pi per 2 tu berapa nilai dia? 3.142 bahagi 2. Kena cam. Dia lebih kurang 1.6. 1.6. 1.57 sebenarnya. 1.57 lebih kurang lah. 1.57. Kena cam kat situ. Yang ini pi. Dia 1 per 2, 2 per 2, 3 per 2. 1 per 2, 2 per 2, 3 per 2. 3 per 2 pi. Jadi kita kena cam lah. Biasanya saya agak-agak nombor dia pi tu kita ambil 3 lah. Nombor 3 senang. 3 ni 1.5. Ni 3 dekat-dekat. Macam tu. Okay, jadi kita boleh cam lagi ni. Kalau 0.6, dia bagi 0.36. Jadi kita tahu lah dia masih sukuan yang pertama. Ini 0.36 red. Sukuan pertama kan. Okey. Lepas tu dia bagi apa? Negatif 4. Negatif 4 kan. Okey. Untuk F kat situ negatif 4 red. Okay. Bila kita tengok negatif 4, kita dah cam tadi. Kita buat balik. Ini pi per 2. Ini pi. Okey. Dan kita tahu pi adalah 3.142 juga. Sikit je. Ini kita cam kat sini. Ini macam saya kata tadi, kalau kita anggap pi itu sebagai 3 lah, dekat-dekat nombor dia. 1.5, 3, 4.5. Jadi kita boleh cam dalam 4 kat mana? Cuma bila negatif, dia lawan. Dia lawan. Itu beza je. Kalau negatif, dia lawan. Jadi kalau dia lawan macam mana? Sini akan jadi negatif pi per 2. Sini akan jadi negatif pi. Sini akan jadi negatif 3 per 2 pi. Jadi kita pusing negatif, negatif 4, dia akan berada di lepas pi sikit. Situ. Jadi dia duduk dalam sukuan kedua.
Okey. Kalau kamu confused ke apa, boleh tanya. Tengok. G pula. G, macam mana cerita G? Dia bagi 5/3 pi. 5/3 pi. Okey. Kita boleh cam kat situ. Kalau positif maksudnya sini apa? Sini pi per 2, 1/2 pi. Sini pi. Sini 3/2 pi. Okey, 0.5, 1, 1/5. 5/3 berapa? 5/3 ni lebih daripada 1. Ini berapa 5/3? Saya macam. Okey, 1.6. 1.6. Ini 1.5. Nampak? Dia 1.6. Jadi dia akan duduk pada sukuan keempat kat sini. Jadi kita pusing. Sinilah tempat yang mana 5/3 pi. Okey, sebab kat sini dah 2 pi. 360 adalah 2 pi. Itu kalau dalam pi lah. Okey. H. Okey. Ya, ya. Dia kalau pi dia punya sukuan dekat mana cikgu? Sukuan 1, 2, 3. Sama, sukuan tetap sama. Sukuan tak akan berubah. 1, 2, 3, 4. Saya lupa beritahu jawapan dia sukuan keempat. Sukuan sama, tak akan berubah. Sukuan stay. Kita pusing negatif ke, kita pusing positif ke, pi ke apa, sukuan tetap tempat tu juga. Tak berubah. Faham cikgu. Okey. Boleh? BAH negatif 20/3 pi. Ini macam ni nampak. 20/3 kan? Ni dah lebih pada 2. Dah lebih pada 2. Kalau kita ambil ni 20/3 ni 20/3 dia lebih kurang 6. Kan? Jadi kita kena tolak dah, kena tolak banyak kali ni. Kan? Tolak berapa kali? Berapa pi? Jadi kita ambil kat situ 20/3, pi jangan kira. Kita kena ingat 360 2 pi je. 2 pi je. Jadi saya akan ambil kat sini ni 20/3. Okey. Tolak dengan 2. Tolak dengan 2. Nampak? Dia masih lebih 2. Selagi dia lebih 2 kita akan tolak. Selagi dia lebih 2. Okey. Tolak dengan 2 lagi. Jadi kita akan dapat last sekali 0.667. Kalau dalam pecahan maksudnya 2/3 je tinggal. Yang tinggal. Cikgu. Ya. Kenapa dia kena tolak 2 cikgu? Sebab kita tolak dengan 360. 2 pi. Saya pakai tolak sebab apa? Saya nak kira senang. Sepatutnya dia kena kalau negatif kita tambah. Kan? Tapi sebab nak tekan kalkulator senang, kita tolak je. Kamu ambil yang ni. Maksudnya kita tambahkan dengan 2 pi. Tapi janganlah tekan 2 pi. Tekan 2 sudah. Kira pecahan depan dia je. Nampak? Pecahan depan dia je kamu kira. Pi tu kita tak payah kira. Kita staykan pi tu. Okay? Dia jadi macam tu. Sepatutnya jalan kerja kita tulis macam ni. Sebab asal dia negatif. Tapi nak kira macam ni tak apa. Tak ada masalah. Sama je. Saya tukar je. Saya tukar yang asal tadi tu positif. Saya tolak. Okay? Dia kena tolak sampai bila cikgu? Sampai dapat mesti kurang pada 2. Kurang daripada 2. Kalau selagi dia lebih pada 2, maksudnya dia masih lebih pada 360. Dia tak boleh lebih 360. Dia mesti kurang pada 360. Ini tolak. Maksud kita dapat last kali tinggal apa? 2/3. Negatif 2/3 pi. Negatif 2/3 pi ni kita kena tentukan kat mana? Okay. 2/3 kat sini. Ni negatif negatif kita start dengan kosong. Sini negatif 1/2 pi. 2/3 dengan 1/2. Siapa lagi besar? 1/2 lagi besar lah. Betul lah. Kan? 3 dengan 1/2 pun saya jam. Oh bukan. Silap. Dia lebih pada setengah. Dia duduk kat sini. Okey. Jadi kat sini kedudukan dia. Ini adalah yang balance tadi. Negatif 2/3
pi. Jadi jawapan kita dia berada pada sukuan ketiga. Okey, yang ni yang mula-mula dia yang susah sebenarnya nak faham sikit mula kadang-kadang. Soalan tak banyak tanya pun tapi nak faham penggunaan sudut dalam radian. Sebab kebanyakan dalam trigonometri nanti kamu kebanyakan akan gunakan sudut dalam radian pada peringkat yang lebih tinggi. Jarang pakai degree dah. Kan? Okey. Tapi dalam SPM masih lagi banyak soalan pakai degree dalam SPM. Boleh? Okey. Tengok sebelah. Soalan seterusnya. Okey. Yang saya punya ni kamu tak berapa nampak lah sebab dia kecil kan. Kamu tengok yang saya share tu aja. Rajah di bawah menunjukkan graf Y sama dengan sin theta kan? Okey. Bagi theta antara 0 hingga 360. Tukarkan setiap sudut pada paksi theta kepada unit radian kan? Okey, bila dia bagi macam ni sebenarnya yang penting kamu kena ingat bila unit radian biasanya kita akan gunakan sudut special. Sudut special kat sini kan. Okey. Yang mana menggunakan pi tu. Menggunakan pi dalam sebutan pi. Okey, itu yang penting kan. Ini semua ni 30, okey, 90, 150. Okey. Ini semua 180, 210, semua kat sini ya, 270, 330, 360. Kan? Okey. Yang first kali saya setiap satu tu 30 darjah paling penting. Kan? Asal dia adalah 180 darjah sama dengan pi. Okey, bila kita bahagi 2 dia akan jadi 90 darjah. Pi per 2. Okey, bila kita bahagi 3 kita akan dapat 60. 60 adalah pi per 3. Okay, kalau 60 ni kita bahagi, bawah dia ada 45. 45. Kat atas ni tak ada saya tulis ya. 45 maksudnya 90 bahagi 2. Dia akan jadi pi per 4. Kat situ. Kelabu ke? Saya kena letak tangan lah. Dia tak boleh fokus. Boleh nampak clear tak? Tadi je kabur. Kena letak tangan. Kalau dia tak tahu nak fokus kat mana, dia jam. Kan? Okey. 45 baca 30. 30 maksudnya 60 bahagi 2. Kita akan dapat pi per 6. Kan? Pi per 6. Tak ada 15, tak adalah. Kalau ada 15 kita kena bahagi lagi. 30 bahagi 2 pi per 12. Jadi kalau 30 adalah pi per 6, kita start terus. Kita start terus kat sini. Kalau kamu tengok soalan dia, tukarkan setiap sudut pada paksi ini kepada unit radian. Seterusnya tunjukkan setiap sudut tersebut dalam satah kates secara berasingan. Banyak dia cerita secara berasingan kan. Ini saya tak buat secara berasingan lah. Saya kena faham benda ni je. Okey. Jadi kalau kamu faham tentang 30, maksudnya dia akan gerak. Dia akan gerak. Pi per 6, pi per 2. Dia terus. Kan? Jadi kat sini 1 per 6 pi 30. Okey. Lepas tu 2 per 6. 30. 60 adalah 2 per 6. 2 per 6 adalah 1 per 3 pi. Okey. Lepas tu 3. 3 per 6. 3 per 6 adalah 1 per 2 pi. 90. 1 per 2 pi. Okey. Lepas 90, 120. Jadi apa? 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6. 4 per 6 maksudnya 2 per 3. Pi. Lepas tu 150. 1, 2, 3, 4, 5 per 6. 5 per 6 pi, 5 per 6 je.
150. Okey, 180 6/6 pi. Dia seperti dia start, kalau start dengan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, sampailah 7/6. Okey, 7/6 pi. 7/6 apa? 210. 7, 8/6. 8/6 boleh kecil, jadi 4/3. 8/6. 4/3 pi, 240. Tambah 30 40. 4. 1, saya lupa dah. 1, 2, 7, 8, 9/6. 9/6, 3/2. 270. Okey, 300. 10/6. 10/6, 5/3. 300, 330. 11/6. 330. Kemudian, last sekali 360. 12/6, 2 pi. Okey, ini kita panggil dia pecahan per 6. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10, 11, 12 macam tu. Ini berdasarkan unit asas kita adalah 30 darjah. Kenapa 30 darjah? Sebab sin 30 darjah kamu wajib hafal, iaitu 1/2. Sebab tu bila cerita pasal sin, kamu kena tahu pasal benda ni. Okey, ini dalam bentuk pi lah. Sukuan mana? Sukuan mana kita boleh tentukan, tak ada masalah. Sukuan kamu dah okey. Masalahnya nak tukar kepada pi ni. Tukar kepada pi ni, itu cara kita tukar. Kalau 30, kita panggil dia Cp/6. Cp/6. Okey? Boleh ada soalan? Boleh, Cik. Boleh. Boleh Jadi kamu tak payahlah tukarkan kepada apa ni, point tak payah. Kalau dalam exam tak payah tukar dalam point, cukup sekadar macam ni je kan. Okey. Kisah seterusnya kan. Okey. Satu, seterusnya next 6.2. Okey, 6.2. Yang ni dia 6.2 ni dahsyat sikit soalan dia kan. Saya ambil ke sini kertas lah. Boleh fokus sebab saya punya kamera saya ni pakai handphone. Handphone dia autofocus sekali dia gerak. Okey. 6.2, soalan pertama dia kata pada rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Okey, saya keluarkan. P, Q, R, kemudian sini dia letak 5, ini set 2. Okay. Cari nilai bagi setiap berikut. Cari nilai bagi setiap berikut. Okay. Jadi sebelum tu kita kena tengok rujuk balik basic kita. Okay. Basic yang pertama dia ada asas ada 3. Ada sin, ada cos, ada tan. Ini yang basic sekali lah. Contoh cerita kamu dah hafal yang ini. Yang ini soh cah tua tu lah. Opposite soh cah tua. Okey, lepas tu kamu ditambah lagi dengan 3 asas trigonometri lagi, iaitu kalau 1%. Kan 1% terbalikkan dia 1% ini sama dengan cosec Melayu K. Okey. Cosec theta kan. Jadi kalau 1% maksudnya terbalikkan sin. Bila terbalikkan sin dia akan jadi whole lah cerita dia. Macam tu. Okey. 1/cos
sama dengan sek jadi terbalikkan jadi ha. Kan? Tan 1/tan dia akan jadi kot. Jadi uwa akan jadi au. Kan? Tapi saya lebih suka kamu kalau awak dapat sek ke kosek ke apa semua, kita dapatkan yang ini dulu. Basic kita dulu. Sin konstan baru kita tukar. Kita inversekan dia. Kan? Tak payah kita buat hu, ha, au ni jadi pening. Jadi cerita dia kan. Kita hafal surf catur juga. Cika. Okay. Dia basic dia kat sini kan. Contoh yang kat sini, sudut dia, dia kata segitiga bersudut tegak, cari cos bagi R. Sudut kita R kat sini. Kan? Jadi yang dia nak adalah kod A, dia minta kod R. Okay. Biasanya saya tak galakkan pelajar buat terus kod R, A bagi O, tak. Kod R kita kena tahu. Kod adalah 1/tan. Dia lagi bagus, lagi senang. Lagi senang nak faham lah. 1/tan. Jadi kita akan cari tan. Sebab tan kamu dah hafal. Okay. Jadi bila tan adalah apa? Tan adalah opposite bahagi dengan adjacent. Ini opposite, ini adjacent, ini hypotenuse. Okay. Masalahnya kita tak ada kat bawah ni. Jadi kita kena guna Pythagoras theorem. Pythagoras theorem yang mana? Tengok. 5 ni. Punca kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak dengan ni. Punca kuasa 2 kuasa 2. Jadi yang tinggal adalah 25 tolak dengan 2. Set 23. Kat situ. Jadi jawapan kita kat sini untuk tan adalah 1/tan, maksudnya inverse tan. Tan opposite ni, jadi kita akan dapat jawapan kita 23 per set 2. Okey, cuba fahamkan tengok kejap. Okey, cuma dalam set ni punca kuasa dengan punca kuasa kita boleh gabungkan. Dia jadilah 23 per 2. Tapi kena hati-hati ni kena dalam ni, jangan terlebih. Boleh ini yang pertama. Bila dah dapat segitiga ni senanglah cerita. Untuk B pula, dia minta kat situ sin kuasa 2R. Okey, apa sin kuasa 2R? Sin kuasa 2R adalah sin R dan darab dengan sin R. Dia jadi sin kuasa 2R. Okey, apa sin R? Sin adalah opposite bahagi dengan hypotenuse. Jadi kat sini kita akan dapat punca kuasa 2 per 5. Kalau kita pecah, jadi punca kuasa 2 per 5. Kita dapat jawapan kita. Ni darab dengan ni, dia akan jadi 2 per 25. Okey. Yang last tu yang banyak cerita complicated sikit ni. Dia minta apa? Panjang cerita dia minta ni. Dia minta kat sini adalah cos R tolak dengan sin R per dengan cosec R. Okey. Cos apa? Cos bersebelahan hypotenuse. Jadi bersebelahan dia punca kuasa 2 23 per 5 tolak sin punca kuasa 2 per 5 per dengan cosec. Cosec apa? Cosec adalah 1 per sin. 1 per sin. Saya masukkan macam ni tak apa. 1 per sin. Sin kita kat situ adalah punca kuasa 2 per 5. Okay. Kalau kamu buat macam ni, langkah pertama apa kamu buat? Yang kat atas ni, pembawah dia dah sama. Tak ada masalah. Samakan pembawah kat atas dia. Ini kalau ada fraction, kita samakan pembawah. Dia akan jadi punca kuasa 23 tolak punca kuasa 2 per 5. Okay.
Kemudian per yang panjang ni kita jangan pakai per dah. Pening nanti. Kita tukar jadi bahagi. Tukar jadi bahagi. Yang ini 1 per maksudnya inverse. Dia terbalik. 1 per maksudnya inverse. Inverse maksudnya dia akan jadi 5 per dengan set 2. Okey. Bila bahagi kena tukar jadi darab. Bahagi kena tukar darab, yang benda ni akan jadi terbalik. Jadi kita akan dapat kat situ set 23 tolak dengan set 2. Tak kurungan per 5 darab dengan set 2 per 5. Okey, yang ini yang kamu kena selesaikan. Kena selesaikan macam mana? Yang ini kalau kamu tengok kita kena expand macam biasa. Ni masuk dalam ni macam tu. Expand. Okey, bila kita expand, kita akan dapati set 2 darab set 23. Set jumpa set, dia sekalikan, dia akan jadi 23 darab 2, 46. Macam tu kan? Okey, tolak dengan set 2 darab set 2, dia jadi apa? Kuasa 2. Bila kuasa 2, dia mati set. Tinggal 2 saja. Per dengan 25. Siap. Ini kemahiran untuk menggunakan set. Lepas tu kita belajar set masa form 4 tu. Okey? Kita tengok Okey, kejap saya ambil spek. Saya tak nampak Fazilah. Apa Fazilah? Kejap. Sin kuasa 2R dengan sin R kuasa 2 lain. Dia cara tulis tu macam ni dia yang ni. Saya kena tengok macam ni lah. Sekejap saya tunjuk. Sini tunjuk kejap Okey. Sin theta darab dengan sin theta. Ini kita akan dapat sama dengan sin kuasa 2 theta. Macam tu. Okey, dia tak sama dengan sin theta kuasa 2. Ini lain. Ini lain. Ini lain. Yang ini sebenarnya adalah sin theta campur sin theta. Nampak? Sin theta campur sin theta sama dengan 2 sin theta. 2 sin theta, 2 ni pergi belakang. Baru dia jadi sin theta kuasa 2. Beza kan nampak? Walaupun ni darab, ni macam kamu tengok ada kuasa 2 macam darab lain. Kena ingat. Okey? Boleh jaga-jaga Yang ini yang saya tak pasal ni sebenarnya kuasa 2 macam ni kita pecah jadi tambah tau. Itu kita tengok. Okey, soalan seterusnya nombor 2 Nombor 2 sini diberi tan alfa. Tan alfa betul. Lebih kuranglah Samira. Okey. Tan alfa sama dengan 2/3 dan alfa adalah sudut tirus. Sudut tirus ni menunjukkan bahawa dia berada pada sukuan yang pertama. Jadi tak ada kes lah nak jadi negatif. Nampak? Dia sentiasa positif lah kat sini. Itu nak cerita dia Okey. Bila dia bagi benda ni, dalam trigonometri, contoh soalan ni diberi benda ni, kita kena buat segitiga dia. Kita kena jadikan segitiga. Segitiga belah mana pun tak apa. Cuma yang terbaik kita buat segitiga macam ni lah. Sebab kita tahu ini sukuan pertama punya segitiga. Sukuan pertama punya segitiga macam ni. Alpha. Kemudian tan. Tan maksudnya apa? Opposite adjacent. Jadi dapatkan sini menggunakan Pythagoras theorem. Punca kuasa 2. 2 kuasa 2 campur dengan 3 kuasa 2. Kita akan dapat punca kuasa 2 kat sini. 4 campur 9, 13. Okey, settle situ.
Bila dapat segitiga ni, kita boleh gunakan segitiga ni. Ini soalan pertama, dia minta apa? A. Dia minta sin alfa. Senang lah. Segitiga dah ada. Sin maksudnya opposite bahagi dengan hypotenuse. 2/13. Dah, selesai. Okay, B. Dia nak apa? Cos cos 2. Ni ingat. Cos 2 alfa. Apa sama dengan cos 2? Cos 2 adalah cos alfa darab dengan cos alfa. Ataupun kamu boleh tulis macam ni. Cos alfa kurungan. Kena ada kurungan baru cos 2. Kurungan tu kena ada. Okey, boleh juga. Jadi kita akan dapat cos apa? Cos bersebelahan 3 per punca kuasa 13 kuasa 2. Dua-dua kena kuasa 2. Bila dua-dua kuasa 2, kita akan dapat atas jadi 9, bawah akan jadi 13. Dapat 9/13. Okey? Boleh? C pula Sekejap. C berapa? Soalan dia mana? Cot. Cot alfa. Cot alfa sama dengan 1/tan. Okey? 1/tan sama dengan, kalau tan opposite bagi ni, tan ada, sorry. Dia bagi tan, senang. 1/tan, terbalikkan saja. 3/2. Dah, selesai. Okey. Nombor 3, D pula. D kat sini cosec. Cosec alfa. Cosec adalah 1/sin. Kita ada sin. Terbalikkan saja sin, terus dapat 13/2. Okey. Kemudian E, 4 tolak sek kuasa 2 alfa per dengan 2 tolak sek alfa. Cuba kamu tengok soalan dia. Soalan dia sebenarnya bila keluar macam ni, yang susah dia bukan trigo. Trigonometri senang. Trigonometri nombor-nombor. Kita masuk nombor je. Masuk nombor, selesailah trigo kita. Cuma masalah dia kat sini, bila nak selesaikan dia. Pen biru saya habis cepat ni. Oh, ni ada. 4 tolak mana sek tadi? Oh, belum. Ada sek adalah 1/cos. 1/cos maksudnya terbalikkan cos. Balikkan cos, dia akan jadi punca kuasa 13 per dengan 3. Kuasa 2. Macam tu per dengan 2 tolak punca kuasa 2 13 per 3. Okey, macam mana selesaikan set ni? Okey. Salah satu cara dia kita selesaikan dia. First kali kita selesaikan kuasa 2 dulu. Kan? Kuasa 2 atas. Maksudnya kita selesaikan atas dengan bawah secara berbeza. Buat ingat atas kuasa 2 dulu. 4 tolak 13 per 9. Okey, bawah saya tak usik lagi. 2 tolak punca kuasa 13 per 3. Okey. Bila kamu tengok soalan jadi macam ni, kamu hanya perlu perhatikan kat sini. Tengok. Perhatikan dekat pengacau dia yang tak cantik ni disebabkan oleh ni, benda ni. Nampak? Benda ni yang gangguan dia. Macam mana nak settle benda ni? 3 dengan 9 tak sama. Kalau sama, senang. Kalau tak sama pun senang juga, tak susah. Siapa besar? 9 besar. Darab semua dengan 9. Darab semua dengan 9. Semua orang tahu. Semua orang darab dengan 9. Bila kamu darab dengan 9, dia akan jadi 4 darab 9, dia akan jadi 36. Yang ini darab 9 habis, tinggal 13 saja. Per, ini pun darab 9 juga, jadi 18. Tolak. Yang ini darab 9. Bila darab 9, 9 bahagi 3, ada lagi 3. Jadi 3/13 macam tu. Nampak? Ini satu kaedah dia. Kita buat. Okey. Jadi dapatlah jawapan kita kat situ. 36 tolak 13 jadi 20. Apa ni? 23. 23 per dengan yang ini sebab 18 dengan 3. Okey, 18 dengan 3 ni kita boleh faktor. Kalau kamu nak perasan faktor, kamu faktor.
Kalau tak perasan tak payah faktor. Contoh boleh betul itu 18 tolak 3 set 13 ni dah okey dah. Yang penting apa? Dalam fraction tu, okey, kita tak ada fraction lagi. Kan? Tapi biasanya jawapan belakang ni tak bagi macam ni. Kalau sepatutnya lah, kalau jawapan dalam trigonometri dia tak akan dapat macam ni. Sebab apa? Yang ini kalau ikut sistem yang kita belajar dalam cert, ini belum dinisbahkan. Nampak? Bawah dia ada cert. Okey? Tapi sebenarnya kalau boleh, kamu takat mana kamu buat je. Nak tambah lagi, nak buat nisbahkan lagi. Satu kerja panjang pula cerita dia. Kena pakai conjugate lagi kan? Tak payah. Cukup. Kan? Yang penting, kita dah isi betul. Kemudian jangan bagi banyak fraction sangat. Jangan bagi ada fraction dalam fraction. Kita panggil dia tak boleh ada nested fraction. Itu saja. Lepas tu dah okey dah. Ini dah okey dah. Tak payah buat nisbah dah. Kan? Kecuali soalan minta. Kecuali soalan minta. Soalan minta pula dia kata contoh saya bagi tahu mana tahu exam kamu tiba-tiba dia keluar, dia sambungan. Dapat dah kat sini ni. Dah dapat dah. Sampai sini tiba-tiba soalan kata tulis jawapan dalam bentuk A campur B set C. Macam tu. Maksudnya apa kat sini? Ini adalah bentuk yang telah dinisbahkan. Maksudnya punca kuasa kita tak boleh ada per. Tak boleh ada per punca kuasa. Yang ini terpaksa kita kena buat. Settlekan untuk menisbahkan penyebut dia. Menisbahkan penyebut. Ingat lagi menisbahkan penyebut? Ni 23 per 18 tolak 3 set 13. Masukkan dia punya conjugate. Form 4 conjugate 18 campur 3 set 13. 18 campur 3 set 13. Dia kena masuk macam tu. Nisbahkan penyebut. Kan? Dia nisbahkan penyebut. Yang atas kita boleh expand. Dia akan jadi 23. Saya letak je. 23. 18 campur 3 set 13 kat situ. Yang penting bawah akan hilang dia punya punca kuasa. Kan? Dia akan jadi 18 kuasa 2. Apa 18 kuasa 2? 324 tolak dengan kat sini 3 set 13 kuasa 2. Satu, 117. Di jawapan kita akan dapat 207 kan? Macam ni. Itu kita dah nisbahkan. Okey? Dalam bentuk penyebut dia tidak ada lagi punca kuasa. Ini kalau dia minta, kalau dia tak minta jangan buat macam ni. Tak payah, takat ni je. Teruk lagi cerita ni nampak. Ni satu kerja. Kan? Kalau dia bagi satu soalan aja, dia bagi dalam lebih kurang 6 atau 7 markah, baguslah. Puas hati macam ni. Okey? Pergi terus. Soalan nombor 3 pula. Okey. Biasanya sebab tu saya sekarang ni saya lambatkan sikit saya punya pelajaran berbandingan sekolah. Sebab saya target kamu dah pernah buat soalan ni. Dia dah pernah buat, kita bincang ni baru nampak sikitlah kadang-kadang insya-Allah. Cari sudut pelengkap bagi setiap yang berikut. A 54 darjah. Yang ni cerita dia pasal sudut pelengkap. Okey. Apa sudut pelengkap? Sudut pelengkap dia nak lengkap dengan siapa? Sudut pelengkap ni adalah biasanya kita akan lengkapkan dia dengan 90 darjah. Ni namanya sudut pelengkap. Kita ni. Ni sudut pelengkap kan. Sini theta, sini sudut pelengkap dia. Ini adalah sudut pelengkap. Nampak? Kan? Maksudnya siapa kat sini? 90 tolak theta. Itu namanya sudut pelengkap.
Boleh? Jadi terus kemudian tengok sudut pelengkap. Apa benda sudut pelengkap tak faham. Padahal nombor soalan dia senang je. Terus kita dapat jawapan kita 90 tolak 54 darjah. Kita akan dapat kat sini 36 darjah. Okey? B dia bagi apa tu? 5 darjah 17 minit 14 saat. Dia punya nak lengkapkan dia tu. Kan? Sesungguh dia. Jadi kita akan ambil 90 pelengkap kan. 90 tolak 5 darjah 17 14. Okey, saya akan lengkapkan ujung dulu. Bila kita lengkapkan ujung, maksudnya yang ini akan jadi 60. 60 terlengkapkan 46. Lengkapkan. Okey. Yang ini tak, bila sini 60, sini tak jadi 60, ni akan jadi 59. 59 dia akan jadi sini 42. Okey. Yang ini 90 dah habis dah sekok. Tinggal 89 tolak 5 84. Siap. Okey, kalau ada kalkulator tekan kalkulator lah. Senang Ini saya buat manual. Okey. C pi per 5. Pi per 5 rad. Macam mana kalau pi? Kita tak pakailah 90. 90 siapa yang bersepadanan dengan tu dalam rad kita, iaitu pi per 2 yang kita akan ambil pi per 2 tolak pi per 5. Sudut pelengkap dia. Kita kena pakai dalam unit rad juga kan, pi per 2 tolak pi per 5. Jadi ini dapat apa? 10 5 2 3 3 pi per 10. Okey? Boleh? Jadi jangan kamu terkejut bila tengok. Apa nama sudut pelengkap? Sudut pelengkap adalah sudut yang melengkapi segitiga tu dengan menggunakan 90 darjah. Okey? Kita pergi sebelah terus nombor 4. Nombor 4 kat situ. Diberi kos 33 darjah sama dengan 0.839. Okey, yang ini biasanya soalan jenis macam ni diberi biasanya dalam kertas satu kan dibagi. Dan sin 33 darjah sama dengan 0.545. Cari nilai bagi setiap berikut. Okey. Biasanya soalan macam ni, dia bagi soalan macam ni, dia kena tambah satu ayat. Kalau dia tak tambah satu ayat, pelajar tak akan buat dengan cara yang dia nak. Ayat dia adalah tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator. Kena letak benda ni. Kalau tidak, tengok soalan dia bagi apa? Dia minta sin 57. Tak payah kita pakai atas ni. Kan? Tekan kalkulator lah sin 57 dapat jawapan terus. Ini maksudnya bila dia bagi tahu tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya apa? Fokus dia apa? Jalan kerja. Dia kena fokus dekat jalan kerja. Okey? Contoh macam ni kan. 57. Dia minta 57. Apa kaitan dengan ni? Nampak? Apa kaitan dengan 33 ni? Kan? Jadi kita kena tengok. Kalau kamu tengok, kamu boleh gunakan segitiga sebelah. Letak je sudut kamu tu 33. Bila letak 33 ni 90. Kamu kena ingat kita ada nama apa? Pelengkap. Kita kena lengkapkan sudut kita ni. Jadi sudut ni bila kita lengkap 90 tolak 33, kamu akan dapat 57. Terus jadi. Okey? Jadi kat sini lah dia keluar satu lagi cerita. Kan? Cerita sin theta. Ini contoh theta. Kan? Dia sama dengan siapa? Sin theta. Sin theta kamu tengok. Sin theta opposite dengan hypotenuse. Okey? Kalau kita tengok orang melengkap dia, opposite ni dah bertukar jadi adjacent bagi dia. Nampak? Sebab tu sin theta adalah sama dengan cos 90 tolak theta. Itu formula tu datang.
Nampak? Itu untuk sin theta. Yang lain pun sama. Contoh saya bagi apa? Saya buat segitiga satu lagi bagi nampak. Kalau sini theta, saya bagi. Okey, contoh kalau tadi apa? Sin cos pun lebih kurang sama. Kawan dia tan. Tan theta. Okey. Tan theta kat sini, tengok tan opposite adjacent. Tapi kalau melibatkan mamat ni, pelengkap dia, apa jadi kalau pelengkap dia? Adjacent bahagi dengan opposite. Ini adalah chord. Chord 90 tolak theta. Nampak? Sebab tu kadang-kadang formula. Sebab formula yang ni, dia tak bagi dalam exam. Kita kena pandai, kita kena hafal. Kalau kamu tak hafal, kamu kena pandai bina formula tu berdasarkan segitiga asas. Kan? Baru kamu dapat soalan contoh macam ni. C57. Macam mana nak buat dengan ni? Okay? Di C57 kita boleh gunakan sama juga dengan cos. Apa saya buat ni? Okay. Cos 90 tolak 57 macam tu. Jadi kita akan dapat sama juga dengan cos 33 darjah. Jawapan kita terus ambil 0.839 macam tu. Dia nak tengok jalan kerja ni. Okey. Sebab tu soalan ni sepatutnya dia dalam buku teks ni mungkin dia tertinggal lah. Sepatutnya dia tulis tanpa menggunakan kalkulator. Kalau dia tak tulis, kamu tekan kalkulator terus je. B. Dia bagi tan pula. Tan sama. Tan 57. Okey. Bila tan 57, kita tukar, kita tahu tan formula kita dengan chord. Jadi tan adalah chord 90 tolak 57. Dan kita akan dapat chord 33. Apa chord? Chord pula kamu kena hafal. Iaitu bila melibatkan ni, dia ada formula asas adalah tangent theta sama dengan sin per dengan cos. Tangent adalah sin per cos. Jadi chord adalah sama dengan cos bahagi dengan sin. Nampak? Jadi kat sini chord 33 sama juga dengan cos ber dengan sin 33. Masukkan nombor dia, kan? Iaitu 0.839 per dengan 0.545. Nampak? Berapa dapat? 89 539. Okey, terima kasih. Boleh faham sek macam mana pula? Apa cerita dengan sek? Jadi kita buat. Lepas tu segitiga ni penting. Bila dah ada segitiga ni, okey. C. Okey, sek 57. Sek kawan dia siapa? Kita tukar sek kepada asas dulu. Jangan pergi tengok dekat sek ni. Sek, okey, sek siapa? Kat mana sek? Tak payah. Tukar sek. Sek adalah 1 per cos 57. Okey, apa cos 57? Cos kawannya siapa? Cos kawannya sin. Jadi kita boleh tukar cos ni, boleh tukar 1 per sin 33. Pelengkap dia. Okey. Jadi ambil kalkulator. Tekan kalkulator 1 per berapa sin sin tadi apa? 0.545 dapat jawapan 1.835. Ini kena faham cerita dia. Pasal apa? Sudut pelengkap. Macam mana boleh ada sin cikgu? Ni. Ni okey. Ni sebab cos 57. Cos 57. Ini saya buat tadi, saya ni shortcut dah. Sepatutnya cos 57 ni, cos 57 sama dengan sin 90 tolak theta. Dia jadi sin 33 tu. Macam tu. Itu kegunaan sudut pelengkap dah. Lepas tu bila nampak cos 57, terus tukar jadi
cos 97 sama dengan sin 33. Boleh? Syak? Okey. Jadi kesimpulan kita kat sini untuk sudut pelengkap saya